Assalamualaikum dan hello. Nama saya Rita binti Robert Rawantas, nombor matriks BP 201-60464 daripada Program Kerja Sosial. Hari ini saya akan menyampaikan tugasan 1 yang bertajuk Tanggungjawab Beretika di Setting Praktis. Tajuk saya iaitu Tanggungjawab Beretika di Setting Praktis merupakan salah satu daripada aktiviti-aktiviti profesional yang ada di dalam Etika Kerja Sosial, National Association of Social Worker NASW. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang apakah dia tanggungjawab beretika di setting praktis, kita kembali kepada definisi kerja sosial, iaitu kerja sosial merupakan satu profession yang menggalakkan perubahan sosial, menyelesaikan masalah dalam konteks perhubungan serta memperkasa individu dalam mencapai kesejahteraan hidup. Penggunaan teori-teori tingkah laku manusia dan sistem sosial membolehkan pekerja sosial melaksanakan intervensi dan berinteraksi dengan manusia dan persekitarannya. Prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial adalah asas kepada kerja sosial. Takrifan tanggungjawab beretika pula, tanggungjawab ditakrifkan sebagai kewajipan yang dipikul oleh seseorang, manakala etika pula ditakrifkan sebagai ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak ataupun moral. Dalam konteks pekerja sosial, tanggungjawab beretika dapatlah ditakrifkan sebagai kewajipan seorang pekerja sosial dalam menjalankan peranannya berdasarkan prinsip-prinsip dan etika kerja sosial. Tanggungjawab beretika ini secara tidak langsung berhubung kait dengan sikap dan tingkah laku pekerja-pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya. Takrifan adalah menurut Kamus Dewan Bahasa edisi 4. Di dalam tajuk tanggungjawab beretika di setting latihan ataupun setting praktis ini, fungsi pekerja sosial adalah sebagai educator ataupun pendidik, sebagai field instructors for students ataupun penyelia lapangan untuk pelajar, dan juga sebagai tenaga pengajar. Perkara pertama yang digariskan dalam NASW, Etika Sosial Pekerja Sosial adalah pekerja sosial yang berfungsi di setting praktis mestilah menyampaikan ilmu pengetahuan kerja sosial dan profesional sahaja dan berdasarkan maklumat dan pengetahuan terkini yang ada dalam profesion kerja sosial. Seterusnya, pekerja sosial di setting praktis mestilah mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa pelanggan secara berkala dimaklumkan bahawa hikmat bantuan adalah diberikan oleh pelajar-pelajarnya. Dan yang terakhir, pekerja sosial di setting praktis mestilah tidak terlibat dengan sebarang hubungan dua hala atau melakukan sebarang hubungan dui atau berganda dengan pelajar di mana terdapat risiko eksploitasi atau potensi bahaya kepada pelajar. Pekerja sosial di sini bertanggungjawab untuk menetapkan sempadan yang jelas, sesuai dan sensitif budaya. Untuk contoh kes bagi tugasan ini, saya telah membuat 4 andaian kes yang akan berlaku sekiranya seseorang pekerja sosial tidak mengamalkan etika kerja sosial di setting praktis. Yang pertama, sekiranya pekerja sosial yang berada di setting praktis tidak menyampaikan ilmu pengetahuan kerja sosial secara profesional dan berdasarkan maklumat dan pengetahuan terkini dalam profesion kerja sosial, maka kekeliruan akan berlaku kepada para pelajarnya dan akhirnya kelulusan ataupun ijazah yang diperolehi tidak dapat diiktiraf di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Jika perkara ini berlaku pula di setting latihan untuk pengamal kerja sosial, matlamat untuk meningkatkan kompetensi para pekerja sosial yang terlibat tidak akan tercapai kerana ilmu pengetahuan yang disampaikan tidak memberikan apa-apa nilai tambah kepada pekerja sosial yang terlibat. Untuk contoh kes yang kedua, sekiranya pekerja sosial tidak mengamalkan penilaian prestasi yang adil dan saksama kepada para pelajarnya, maka akan berlaku ketidakpercayaan terhadap ilmu kerja sosial yang diajarkan dalam kalangan pelajar-pelajar, memandangkan ilmu kerja sosial adalah berkaitan dengan kemanusiaan dan salah satu adalah berkenaan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Keadaan ini akan merosakkan nama baik profesion kerja sosial dan berkemungkinan akan menjejaskan kerjaya seseorang pekerja sosial yang terlibat dengan salah laku ini. Contoh kes yang ketiga, sekiranya pekerja sosial di setting praktis ataupun setting latihan tidak memaklumkan klien mengenai penglibatan pelajar di dalam pengurusan kesnya, maka ini adalah melanggar etika kerja sosial dan akan menyebabkan kemarahan dan hilang kepercayaan oleh klien kepada pekerja sosial yang mengendalikan kesnya. Klien juga mungkin akan merasa tertindas kerana merasa dijadikan eksperimen sosial dan mungkin klien merasakan pelajar tidak mempunyai kredibiliti dalam menyelesaikan masalahnya. Untuk ini, klien boleh memfailkan saman dan ini akan menyusahkan pekerja sosial yang terlibat. Untuk contoh kes yang keempat, sekiranya pekerja sosial tidak mengamalkan profesionalisme di dalam kerjayanya,
maka dia akan mudah terjebak di dalam masalah hubungan maupun isu penetapan sempadan perhubungan. Perkara ini dijangka mudah berlaku dalam kalangan pekerja sosial yang baru ataupun sekiranya pekerja sosial gagal mengamalkan etika kerja sosial semasa menjalankan tugas, iaitu tidak mengawal emosinya dalam menguruskan kes-kes bersama klien. Tugasan ini amat penting bagi saya kerana sebagai seorang pekerja sosial yang pernah bertugas sebagai pekerja sosial sebelum ini, saya dan mana-mana pekerja sosial lain perlulah memahami kod etika yang dipegang oleh pekerja sosial dalam menjalankan tugas bertanggungjawab di setting praktis ataupun setting latihan. Tugasan ini juga menjelaskan secara detail mengenai tanggungjawab beretika yang perlu diamalkan oleh pekerja sosial yang terlibat dalam melaksanakan pengajaran dan latihan di setting praktis. Dan yang terakhir, kepentingan tugasan ini kepada saya adalah dapat menghubungkaitkan antara teori-teori kerja sosial secara akademik dengan praktis perkhidmatan saya selama ini sebagai pekerja sosial di institusi. Tugasan ini penting kepada bidang kerja sosial kerana etika kerja sosial adalah penting sebagai panduan bagi pekerja sosial yang berfungsi sebagai pendidik, penyelia lapangan untuk pelajar dan juga tenaga pengajar ataupun pelatih di setting praktis. Ia juga penting kerana setting praktis merupakan destinasi bakal pekerja sosial dan tempat latihan bagi pengamal kerja sosial dalam meningkatkan kompetensi dan lain-lain. Sebagai kesimpulan, tanggungjawab beretika seseorang pekerja sosial dalam bidang pengajaran dan latihan di setting praktis ataupun setting latihan adalah penting untuk melahirkan bakal-bakal pekerja sosial kerana di bidang pengajaran misalnya di institusi-institusi pengajian tinggi, di sinilah kerjaya seseorang pekerja sosial itu bermula. Manakala bagi bidang latihan untuk pengamal-pengamal kerja sosial, di sinilah para pekerja sosial yang telah berhikmat akan menajamkan pengetahuan sosial dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka di samping menjalankan tugas. Dengan itu sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.